Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fajar Syawal 1431 Hijrah menggamis kesedaran dan keinsapan umat apabila kalimah kebesaran dan keagungan Allah wa hazaman ahzab wa wahdah yang telah menghancurkan tentera Ahzab dengan keesaannya diulang disebut oleh seluruh umat Islam. Inilah hari yang gemilang dalam sejarah Islam. Sejarah kemenangan umat Islam ini bukan sahaja menang ke atas nafsu syahwat yang telah kita sama-sama lalui sebulan di bulan Ramadan, tetapi kita berjaya juga menang ke atas fahaman jahiliyah yang cuba menguasai umat Islam. Fajar Syawal adalah fajar tauhid, fajar keagungan Allah dan fajar kemenangan Islam. Justru itu marilah kita mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki dan memelihara kembali kualiti dan prestasi umat Islam, agar keagungan dan kegemilangan Islam kembali menjadi milik kita. Fenomena umat Islam dewasa kini sangat menggusarkan kita. Apabila mereka terus leka dan alpa, lalai dan asyik dengan kilauan fata morgana kebendaan. Situasi ini memberi ruang dan peluang kepada musuh-musuh yang sentiasa mengintai apa jua peluang untuk bertindak menguasai umat Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddal ladzina kafaru law taquluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Al-ayat yang bermaksud orang-orang kafir sangat suka kalau kamu cuai dan lalai terhadap senjata dan harta benda kamu. Kerana sedemikian itu mereka dapat menyerbu kamu beramai dengan serentak, lantas dapat menewaskan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat kita menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri di Fajar Syawal tahun ini, sebenarnya kita tidak mempunyai kesempatan dan banyak masa untuk terus bergembira. Malah kita tidak mempunyai masa untuk berlengah-lengah dan mencari berbagai alasan untuk tidak memperjuangkan keadilan Islam. Slogan Islam for All disambut dengan gembira oleh mereka yang mengharapkan keadilan Islam, dan dianya amat menakutkan dan menggerunkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Islam sedang licik mengatur strategi untuk memusnahkan kefahaman ajaran Islam yang sebenar, yaitu secara keseluruhan. Lihat sajalah apa yang telah berlaku pada masa kini. Mereka telah memutar-belitkan ajaran Islam yang sebenar. Malah mereka telah mengkitar kembali isu perkauman bertujuan untuk melaga-lagakan rakyat agar bermusuhan antara satu sama lain, bermusuhan antara bangsa-bangsa dan agama di negara ini. Peristiwa berdarah 13 Mei digarap kembali sebegitu rupa, diolah seindah-indahnya oleh media massa dengan harapan bangkit semangat kemelayuan yang membawa berlakunya perbalahan antara kaum di negara ini. Terusnya mereka akan terus menjuarai kembali sokongan orang-orang Melayu pada ketika itu.
dalam pemimpin negara-negara lain di dunia sedang rancak memasarkan Islam for all. Pemimpin negara kita masih lagi memperkatakan soal perkauman dan soal kejumudan keagamaan sempena sambutan kemerdekaan negara yang menjangkau 53 tahun baru-baru ini. Di luar negara, pemimpin besar Muammar Gaddafi mendapat sambutan luar biasa dengan menjemput bukan Islam mendengar syarahan kali keempat tentang Islam di dalam sebuah masjid di Itali. Dilaporkan seramai 200 orang wanita muda Itali datang ke majlis berkenaan. Mereka dihadiahkan dengan senaskah Quran terjemahan ke bahasa Itali bagi ditata. Inilah jiwa seorang pemimpin yang membawa sama Islam bersama-samanya walaupun berada di luar daripada negaranya. Sebaliknya, pemimpin negara kita yang beragama Islam, agama Islam dirasmikan sebagai bahasa rasmi negara, bertindak ke belakang. Caranya menakut-nakutkan bukan Islam dengan kejumudan cara berfikir dan beberapa halangan-halangan yang tidak munasabah. Pimpinan negara ini menganggap Islam adalah hak pribadi dan hak orang Melayu yang berbekalan milik mereka. Jangan ada sebarang percanggahan amalan kenaziman, maka ia akan dianggap sebagai pencerobohan terhadap Islam dan umatnya. Isu khutbah dan masuk ke surau bukan Islam menjadi bahan perdebatan luar biasa. Malah satu peraturan baru mahu diperincikan bagi mentata carakan bukan Islam untuk mendampingi Islam. Perbuatan nakut-nakutkan bukan Islam terhadap Islam akan menjauhkan bukan Islam terhadap Islam. Bagaimana dakwah Islam kita untuk sampai kepada mereka jika Quran tidak dibenarkan mereka baca, mereka fahami, masjid dan surau tidak dibenarkan mereka masuki? Bukti keresahan kita terhadap apa yang berlaku itu disokongi dengan tulisan-tulisan yang berbau sokongan, sempit mengetatkan peraturan bukan Islam mendekati Islam di dada-dada akhbar harus berdada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah mengajar kita supaya sentiasa mempertingkatkan persahabatan sesama manusia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Kita dianjurkan untuk senang mencari antara satu sama yang lain, termasuklah di dalam karya kita ini. Islam menganjurkan supaya kita menziarahi dengan tidak membezakan antara miskin dan golongan berada, antara parti dengan parti, antara NGO dengan NGO, kerana aspek material tidaklah diperkirakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang menjadi pengukur ialah tahap ketakwaan, keikhlasan, bagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenan-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendalam pengetahuannya. Cuba kita hayati kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang masyhur ketika mana beliau dan umat Islam berjaya membebaskan Baitul Muqaddis yang berbunyi, Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa mahma nabtaghil 'izzah bi ghairi ma a'azzanallah azallanallah. Yang bermaksud, kita adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Selama mana kita mencari kemuliaan dengan sesuatu yang bukan apa yang telah dimuliakan kita dengannya, yaitu Islam, maka kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berlaku hari ini, di mana kita menjadi umat yang hina, kita menjadi bangsa yang hina karena kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga sejarah telah memperingatkan kita sebuah hadis daripada Jabir bin Mut'im,
Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Yang bermaksud, bukan daripada golongan kami sesiapa yang menyuruh kepada asabiyah, bukan daripada golongan kami siapa yang berjuang atas dasar asabiyah, dan bukan daripada golongan kami sesiapa yang mati atas dasar asabiyah. Daripada Wa'ah bin Al-Asqa berkata, qultu ya Rasulullah, man asabiyah? Qala an tu'ina qaumaka 'ala zulmi, atau kama qala. Yang bermaksud, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah itu asabiyah? Lalu sabda baginda, engkau menolong kaum kamu di atas dasar kezaliman, maka itulah yang dikira sebagai asabiyah. Islam tidak membenarkan kita bersama dengan mereka yang sentiasa mencari jalan serta menimbulkan permusuhan antara kaum, agama dan bangsa di negara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, disaksikan fajar Syawal yang gemilang bersama gema takbir hari raya yang syahdu. Bangunlah wahai umat Islam dengan semangat dan keinsafan yang tinggi untuk mempertahankan agama Islam. Madrasah Ramadan telah mengajar kita untuk kembali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sebagai seorang muslim yang mukmin, kali-kali kita tidak rela membiarkan mereka meracuni fikiran umat Islam dengan propaganda yang boleh menghakis kefahaman sebenar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang merupakan musuh Islam berusaha menjayakan 10 misi mereka ke atas negara-negara umat Islam melalui anak didik mereka.